Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So untuk video kali ni aku nak bagi korang 5 tips sebelum korang memelihara haiwan eksotik. Jadi tanpa membuang masa korang, let's go. Okay guys, so welcome back to my channel. So kepada korang yang belum subscribe lagi, tolonglah subscribe channel ni. So mungkin ada sinar pada tahun ni. Tiba. Alright, untuk video kali ni mau kepada santai dan compact kot. Aku pun tak tahulah berapa minit kan video ni. So aku harap pendek lah kot video ni kan. Jadi aku rasa pergi je lah ke poin-poin yang aku dah highlight kan. Dan aku nak ingatkan, poin ni adalah pendapat aku. Kalau korang rasa macam kurang bersetuju dengan apa yang aku bincangkan ataupun apa yang aku kongsikan ni, korang bolehlah komen kat bawah. Jadi tips yang pertama ni adalah korang wajib study atau research haiwan, jenis haiwan eksotik yang ada dekat dunia. So contoh dia kita ada spesies ular. Dan ular ni pula kita ada terbahagi bermacam-macam jenis. Yang jenis paling terpanjang di dunia, paling terbesar di dunia, paling terpendek di dunia. So benda tu aku tak nak lah review ataupun aku nak kongsi share dengan korang ilmu macam spesifik sangat. Jadi benda ni just ringkas je lah. So korang pun boleh lah relax kan. Mungkin video akan datang aku akan buat lebih compact, ataupun contohnya poin pertama ni aku akan masukkan dalam satu video je. Tapi disebabkan dekat dalam video ni kita nak bagi 5 tips, so aku takut video ni panjang. So benda tu nanti korang boleh tengok lah kat YouTube channel orang lain kan. So itu adalah yang pertama, iaitu jenis-jenis haiwan eksotik yang dekat dunia. Okey, berbalik pada contoh yang tadi, spesies ular. Lepas tu kita ada spesies cicak. Contoh dia kita boleh ambil leopard gecko, iguana. Okey, iguana pun aku ada bela. So spesies cicak lagi mungkin macam Selfin dragon. Lepas tu bearded dragon, naga berjanggut. Dan mungkin ada lain-lain lah, korang boleh tengok sendiri mungkin dekat FB ataupun dekat media sosial yang lain. Hey guys, sebelum korang sambung tengok video ni, jangan lupa untuk klik button subscribe dan aktifkan bell notification supaya video-video terbaru daripada aku korang dapat tengok. Dan jangan lupa untuk like video ni, dan jangan lupa untuk share video ni kepada ahli keluarga, rakan-rakan sekalian, supaya view-nya lebih ramai. Dan dalam kiraan 3, korang akan tekan button subscribe. 1, 2, 3. Okay, thank you kepada yang dah subscribe. Jom kita tengok video. Let's go! Okay, selepas ular dan jenis cicak, kita ada serangga. Serangga pun termasuk haiwan eksotik juga. Macam ulat gonggok kan. Aku tak pasti ulat gonggok yang selalu kita jumpa kat tepi tu sama ada betul-betul haiwan eksotik ataupun tak. Tapi aku pernah tengok dekat pet shop reptile. Aku ada tengok dia orang jual ulat gonggok yang 1000 kaki, tapi memang besar dan panjang. Harga dia berapa puluh ringgit lah, tak mahal sangat lah. Tapi mungkin kalau korang yang tak tahu mengenai haiwan eksotik, mungkin korang rasa macam mahal kan. Tapi benda tu rare, tak semua tempat lah yang korang boleh jumpa kan. So itulah beberapa jenis yang aku boleh highlight kan dalam video kali ni. Jadi kita pergi tips yang kedua, iaitu pilihlah haiwan yang korang nak bela. Okey, yang aku bela sekarang adalah kura-kura dan iguana lah, spesies cicak. Dan kura-kura tu sulcata tortoise lah, ataupun sulcata tortoise. Aku pun tak tahu pronounce macam mana, tapi janji korang faham dah lah kan. So pemilihan haiwan ni berdasarkan atas kemampuan masing-masing lah. Kalau korang mampu, korang boleh pergi haiwan yang lebih, orang kata, sultan,
Dan kalau korang kurang berkemampuan, boleh je main untuk harga-harga ataupun range harga yang beginners. Ada je ular-ular yang murah macam cone snake 200 lebih kot starting, 230 something lah, dan dia akan naik lah beribu-ribu semua kan. So itu aku rasa atas minat masing-masing. Korang pun rasanya tahu kot mana yang korang nak, mana yang korang tak nak. Dan yang terakhir, untuk tips yang kedua ni, korang kena tahu sama ada haiwan tu berlesen, memerlukan lesen ataupun tidak. Sebab itulah poin yang pertama tadi aku letakkan study dan research dulu. Sebab korang kalau dah research ataupun korang dah study mengenai beberapa haiwan eksotik kat dunia ni, so korang dah tahu dah haiwan ni dilindungi ataupun tak dilindungi, perlukan lesen ataupun tak. Itulah sebabnya aku letakkan research dan study adalah poin yang pertama. Alright, kita pergi tips yang ketiga. Inilah paling wajib sekali, paling wajib dalam hidup aku lah. Siapkan kandang ataupun enclosure ataupun tempat tinggal kalau tak faham lagi. So bila korang nak beli haiwan ni, korang wajib lah kan, wajib dah ada tempat tinggal dia, dah ada kandang. Siapkan sebelum korang beli haiwan tu. Jadi bila korang dah beli, korang pun tak adalah susah payah kalau nak siap kandang. Macam aku dululah, ini pengalaman aku. Dulu masa aku tak ingat lah masa tu aku form berapa. Form tu tak silap lah, form tu aku beli sugar glider, tupai terbang lah, bukan boleh terbang pun. So aku beli sugar glider dengan harga time tu 150, yang basic classic grey tak silap aku, morph classic grey. Dia bukan morph lah, dia memang normal lah. So aku beli tapi tak ada kandang. Beli balik tak ada kandang kan. So kena pergi kedai beli kandang lah. So macam leceh lah. Jadi perkara tu korang kena siapkan dulu sebelum korang beli haiwan. So perkara tu korang kena titik beratkan sebelum korang pelihara seekor haiwan. Apa-apa sekalipun lah, tak termasuk haiwan eksotik je, macam kucing ataupun korang bela apa-apalah, burung ke dan sebagainya. Semua tu kena ada keperluan, ikut spesifik ataupun ikutlah kesesuaian sesekor haiwan tu. Alright. Okey, kita pergi tips yang keempat, iaitu komitmen ketika membela haiwan. Okey, yang ini pun wajib. Ini lagilah memang wajib lah. Kalau korang bela haiwan, kalau tak ada komitmen, nak bagi makan, nak tengok dia, nak sentiasa perhatikan kandang dia sentiasa dalam keadaan bersih kan. So benda tu memang ada komitmen lah. Kalau tak ada komitmen, tak ada disiplin, susah. Hidup ni memang bergantung pada itu je, komitmen dan disiplin. Sama je macam korang pergi sekolah, korang pergi study, semuanya ada disiplin. Atas jalan raya pun ada disiplin. Tak pakai helmet kena saman. Semuanya berkait rapat je, semuanya sama je. Tak kisahlah haiwan ke, tak kisah manusia ke, semuanya sama. Benda tu mesti diperhatikan oleh korang sendiri yang membelanya, okey? So, contoh komitmen tu maksudnya macam tu lah aku cakap tadi kan. Korang macam kalau mungkin aku bela kura-kura, pagi-pagi kena jemur. Walaupun aku pakai juga heat lamp macam UVA, UVB. So, tetap juga kena jemur. Sebab sinar matahari ni adalah paling terbaik, ataupun orang cakap natural lah. Sebab kalau lampu tu tak wujud, mana kau nak cari sumber cahaya sinar yang berkualiti ataupun yang boleh bagi pencernaan seseekor haiwan eksotik tu baik kan? Cahaya matahari lah. Tapi disebabkan manusia ni otaknya ada je nak buat, so wujudlah UVA dan UVB. Dan macam-macam je nama ada, Exoterra lah, Zoomed lah, Normal iPad lah, macam-macam lah kat dunia ni ada kan. Jadi perkara tu korang kena ambil berat lah, komitmen. Korang nak bersihkan kandang dia, janganlah macam kura-kura ni korang tak boleh lah 2 bulan sekali kan bersihkan kandang, sebulan sekali pun tak boleh. Korang paling maksimum pun 2 minggu lah. Itu pun bergantung pada saiz. Kalau saiznya besar, lagi kerap lah korang kena bersihkan kandang kan. Tukarlah sekandang, bersihkan dia punya hiding cave ke apa ke kan. Tu korang lagi lah kena betul-betul perhatikan kan. Jadi benda tu semuanya perlu komitmen lah. Okay, aku harap korang faham lah kot. Okay, tips yang terakhir sekali, yang korang tunggu-tunggu, tips yang terakhir yang kelima ni,
iaitu belilah haiwan yang korang nak bela. Tapi pastikan 4 perkara yang aku kongsikan tadi, iaitu tips yang pertama sampai yang keempat ni korang dah follow lah, mampu follow dari research, lepas tu dari segi pilih haiwan apa yang korang nak bela, lepas tu daripada segi kandang, enclosure kan. Dan satu lagi adalah komitmen. So aku harap benda tu korang dah follow dulu, barulah pergi tips yang terakhir. Aku rasa kalau korang follow 5 tips ni, ataupun 4 tips yang utama ni kan, 4 tips utama ni, aku rasa korang akan rasa macam happy bila korang beli haiwan korang sendiri tau. Sebab korang dah tahu cara penjagaan dia, korang dah tahu apa yang perlu buat bila sakit ke apa kan. So benda tu, so aku cakap benda ni, hidup ni kita kena kaji. Walaupun haiwan ke apa ke, kenalah belajar dulu tentang ilmu-ilmu dia. Sama juga macam kita, kalau tak belajar ataupun tak tahu ilmu, tak bolehlah kita nak pergi ke negara orang. Jadi aku harap video kali ni dapat membantu korang beginners ataupun para pemula yang nak join dengan hobi kita orang membela haiwan eksotik. Aku harap korang dapatlah terima apa yang aku kongsikan. Kalau korang tak dapat buat 5 tips ni, korang ambil lah beberapa tips, mungkin akan membantu korang ketika korang nak beli seseekor haiwan eksotik tu. Jadi aku rasa perkongsian aku sampai di sini je lah. Jadi kita jumpa next video. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ni. Dan kalau rasa macam tak bersetuju dengan tips aku ni, korang boleh komen kat bawah. Jadi kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye bye.